Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya nak tunjuk macam mana kita nak pasang motion sensor ni. Okay, motion sensor ni ke dalam kita punya tandas. Kenapa saya nak pasang benda ni dekat tandas? Sebab satunya anak-anak saya selalu lupa tutup lampu tandas selepas dia gunakan. So membazir elektrik lah. So that's why saya ambil keputusan pasang benda ni senang. So kalau anak saya yang kecil sekalipun dia dah tahu guna tandas, tapi dia tak sampai untuk buka switch. So dia tak perlu nak ambil kerusi, panjang kerusi lagi dah. So bila dia buka saja pintu, ada motion, ada pergerakan dia. So lampu dah terbuka. So bila dia dah selesai guna tandas, dia tutup pintu, lampu tu akan padam sendiri. Dia tak perlu nak panjat, nak padamkan switch. Jom kita tengok macam mana cara-cara kita nak pasang sensor ni kat dalam tandas kita. Okay, so first kita kena ada kita punya ni lah, motion sensor ni. Kat mana nak beli? Kita boleh beli dekat Shopee. Harga lebih kurang RM20. Yang kedua, kita kena ada box ni. Box ni kena ada. Sebab kita nak attachkan benda dekat sini supaya mudah lah. Dan wire macam ni je lah. Cukup sekadar wire macam ni je. Jadi kita akan gunakan box ni lah, enclosure box ni, supaya kita boleh lekatkan dia dekat sini. So kita akan tebuk lubang satu. Okay, kita akan tebuk satu lubang dekat sini supaya kita boleh attachkan benda ni dekat sini. Ni ya. Saiz yang 16. Okay, lebih kurang lah. Terusnya kita akan tebuk 14 tadi. Okay, so kita dah nampak dekat sini, kita dah masukkan dia. Okay, ngam-ngam. Kan pasang ni, kita akan mounting dia dekat shielding nanti. Macam ni lah bentuk dia. Okay, seterusnya kita buat satu lubang dekat sini untuk wire. Okay, boleh lepas wire. Okay, so wire ni boleh duduk dalam ni lah. So daripada MCB ni tadi, okay, MCB kita ada live dan neutral dan juga live. Live nanti akan terus pergi ke switch dulu kan. Okay, dia akan pergi kat kita punya switch. Okay, switch kita sama ada satu ataupun off lah. So kita akan terus masuk kat kita punya sensor tadi. So sensor kita akan ada 3 wire. Ni sensor kita. Okay. Okay, so sensor, motion sensor. Okay, motion sensor kita. So motion sensor kita dia ada 3 wire. Dia ada wire brown. Dia ada wire biru. Okay, so wire live ni tidak akan masuk dekat brown, dan neutral ni akan masuk ke biru lah. Dan satu wire merah. Merah ni adalah pergi output dia. So ini adalah input, ini adalah output. Okay, so neutral ni tadi, okay, kita sambung pergi ke lampu kita. So ini adalah lampu kita. Lampu Okay, so dia ada neutral dan juga live ni daripada output sini so live. Okay, dan satu lagi wire earding lah. Okay, so dekat sini switch ni biarkan sentiasa on. Okay, maknanya bila sentiasa on, ada arus elektrik yang mengalir dekat sini, akan masuk kat kita punya sensor. So dia sentiasa dalam keadaan on lah. Kita punya sensor dalam sentiasa on. So any pergerakan, ini dia punya sensor, any motion dalam beam ni
okey, ada pergerakan dalam beam ni, so dia akan keluarkan dia punya output dekat sini. So neutral tadi kita dah masuk lampu, okey, live dia dapat daripada sini, terus lampu pun akan menyala. So bila tak ada motion kat sini, okey, lampu automatik akan padam. So dekat sini tadi kita boleh control dia punya timer. Okey, dekat sensor tadi kita boleh control timer dia punya lux, okey, kepekaan cahaya dan juga sensitivity. Sensitivity ni kepekaan dia dalam dia mengesan pergerakan tadi. Ada tak wire yang datang sini mempunyai bekalan elektrik atau tidak? Kita cek dulu. Okey, so selamat untuk kita buat kita punya pendawai lah. So ada 3 timer, saya buat yang paling minimum, tak nak paling lama. Kita buat setengah cukup kot. Okey, line semua kita buat setengah-setengah lah. Okey, kita test dulu. Sekarang ni switch ni kita on kan, biarkan dia sentiasa on. Okey, so kalau tengok kat dalam tu lampu pintu ni tutup, lampu padam. So bila kita buka pintu ada pergerakan saja, okey, lampu ni automatik akan menyala. So dia punya sensor berada dekat atas ni, lepas tu dah sambung dengan lampu ni. So kita tengok bila kita tutup, bila kita tinggalkan dia, kita tak offkan dia punya switch ni, biarkan dia on. So kita tengok lampu ni akan padam. Okay, saya set masa okey dah padam So masa yang paling rendah kali. So kita tak risaulah kalau anak-anak kita dah terlupa nak offkan lampu, dia akan padam sendiri. So kalau anak yang kecil tak sampai pun, so satu dia safety, tangan kita basah, kita tak touch. Okey. Dan tu untuk anak-anak kita, dia just buka lampu saja dah menyala lampu. Okey, so bila kita tutup semula, tutup semula, tak payah offkan lampu, tak payah offkan switch ni, dia automatik akan padam sendiri. Tengok. Okey, dah padam. So ini dah boleh biarkan sentiasa on. Ataupun kita nak, kalau kita off, sensor tak akan berfungsi lampu tak akan menyala. Okey, so make sure dia sentiasa on. Okey, itulah dia cara macam mana kita nak buat wiring diagram, kita nak automatikkan kita punya lampu tandas supaya untuk penjimatan elektrik dan juga untuk keselamatan sebenarnya. Okay, kita tahu kalau lepas kita mandi kadang-kadang tangan kita basah dan bahaya kalau kita offkan switch menggunakan tangan kita yang basah. Okey, dekat sini bila kita gunakan sensor ni, kita dah selamat dari satu risiko, iaitu tangan basah tadi, dan yang kedua kita dapat penjimatan elektrik lah. Okey, penjimatan elektrik ni biasa kalau anak-anak kita lah, dia lepas guna tandas ataupun bilik air, dia lupa nak tutup tutup lampu. Okey, dan yang ketiga pula safety untuk anak yang kecil yang dah pandai guna tandas, dia tak perlu nak panjat kerusi ke untuk onkan lampu, sangat bahaya. So dekat sini dia buka saja pintu, dia dah lampu tu dah menyala, dah detect menyala. Okay, so far benda ni saya dah pasang, dah buat di beberapa tempat, di office, okay, yang mana salah satu langkah penjimatan elektrik sebenarnya. Okay, dan kita nak budayakan teknologi sensor ni sebenarnya. Okay, dan bukan kita saja kita boleh apply dekat tandas, kita boleh apply dekat dapur rumah kita. Tak sesuai untuk lampu di bilik sebenarnya, bila tidur tak sesuai. Sebab nanti lampu tu akan on, akan off, on, akan off. Bila kita tidur memang kita tak bergerak, lampu tu akan off lah. So bila kita tidur, kita pusing sikit, dia nak menyala. Okay, tak sesuai. Okay, so inilah wiring diagram dia yang paling basic. Saya tunjukkan wiring yang paling basic. Dan sebenarnya ada satu lagi wiring diagram yang kita boleh buat dua mode. Okay, yang ni adalah fully automatic. Okay, dan saya dah buat sendiri satu lagi wiring diagram yang kita boleh buat automatic dan juga manual. Okay, itu video akan datang saya akan tunjukkan lah macam mana kita nak buat lampu kita, switch lampu tu auto dan juga manual. Maknanya kita boleh guna sensor ataupun kita nak buat macam biasa, manual. Okay, itu saja perkongsian saya hari ini. Assalamualaikum.